Saya jemput Yang Berhormat Titi Wansa. 5 minit. 5 minit. Terima kasih Yang Ketua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak menteri kerana telah memberi panjang lebar dari segi inisiatif-inisiatif yang diambil oleh pihak kementerian dalam melakukan intervensi untuk menangani isu ketidakcukupan beras tempatan. Saya ingin berkongsi dengan Yang Berhormat Menteri bahawa kalau kita lihat soal beras ini, secara kasarnya dianggarkan lebih kurang 20 kilogram beras setiap isi rumah yang diperlukan oleh setiap isi rumah. Jadi kalau kita lihat daripada requirement 20 kg sebulan untuk setiap isi rumah, sudah tentu hasil yang dikeluarkan oleh kerajaan oleh negara hari ini, iaitu beras tempatan, hanya dapat menampung sekitar 1.6 juta metrik tan ataupun lebih kurang 62%. Perkara ini memang dah lama berlaku, tetapi kita tidak merasakan kesan ketidakcukupan beras tempatan ini kerana kita mempunyai kebolehan mengimport beras-beras ini daripada negara-negara sumber seperti mana yang Berhormat sebut tadi, iaitu India, kemudian Vietnam, Thailand, Cambodia. Jadi negara-negara ini adalah merupakan negara-negara yang mengeksport beras kepada kita, dan bukan sahaja dieksport dengan kuantiti yang kita nak untuk menampung ketidakcukupan beras tempatan, tetapi mereka juga mengeksport kepada kita dengan harga yang murah. Sebab itu apabila harga itu murah, berlambak-lambak beras import ini, terutama beras import putih. Kalau yang basmati, specialty rice, fragrant rice, yang itu kita tak mau campur. Yang itu memang tak ada ceiling. Tetapi yang kita nak jaga ialah kepentingan masyarakat bawahan, iaitu kita zoom in kepada B40. Lebih kurang dianggarkan 3.2 juta isi rumah B40. Mereka ini yang kita concern. Sebelum ini, tak ada masalah beras ni. Kerana apabila pengilang ataupun Bernas mengimport beras-beras ini, dia mengimport dengan harga yang murah daripada negara-negara yang saya sebut tadi. Bila murah, jadi peniaga-peniaga kita di warung, di restoran dan sebagainya, dia belilah harga beras murah ni. Bila dia beri harga semurah, dia jual dekat kedai-kedai. Jadi kita, peniaga-peniaga akan beli harga yang murah. Dia tak kira tempatan ke import, asalkan dia beras putih. Sebab tu kita tak terasa bahawa tidak ada beras dalam pasaran tempatan. Isu dia berbangkit apabila ada negara macam India contoh, dia tidak lagi mahu ekspor kepada negara-negara luar kerana dia nak build dia punya stockpile kerana ada isu dalam negara mereka ataupun iklim ataupun cuaca. Maka di sinilah bermulanya masalah kita. Dan kita terpaksa membeli pada negara-negara yang menjual dengan harga yang banyak mahal. Jadi bila beras sampai kat negara kita, kita jual beras putih tempatan RM26. Dulu kalau import boleh jual RM21 pun boleh dapat, RM22 pun boleh dapat. Peniaga-peniaga angkat beli, jual kat kita. Jual kat kita sebagai consumer di pasaran. Beras tempatan tak ada orang bising pasal tak cukup. Padahal tak cukup ni dah lama. Hari ini, beras yang kita biasa import boleh jual RM21, RM22, RM23. Sedang mencecah RM35, RM36. Dan sebahagian daripada kedai-kedai ini, walaupun dia boleh jual 32 ataupun 28 atau 30, dia nak jual 35. Kita tak ada hak untuk melarang mereka kerana atas dasar beras import ini tidak ada harga ceiling. Jadi yang saya nak tekankan kepada Yang Berhormat Menteri, boleh tak kita tengok bagaimana kita melihat isu ini, dia kita mencari jalan penyelesaian jangka masa panjang. Dia tidak boleh lagi fikir bila sekarang hari ini India tak mau ekspor, kita berdepan dengan masalah ni, bulan depan atau tahun depan India boleh ekspor dan kita tak ada masalah. Tetapi yang paling penting saya nak tekankan,
menteri kena lihat bagaimana kita nak melihat kalau keperluan negara ini 2.5 juta metrik tan, macam mana kita boleh meningkatkan pengeluaran beras tempatan ini supaya kalau terjadi lagi masa akan datang, maka kita tak perlu risau. Jadi untuk buat benda ni yang bawa menteri, sudah tentu ada banyak benda yang kita kena tengok. Salah satu dia ialah immediate. Kalau saya nak tengok immediate ni, bagaimana kalau kerajaan melihat semula? Pasal kita sekarang beras tak cukup. Jadi kita nak keluarkan enforcement, macam-macam kita buat, macam mana nak pergi hantar kat Mardi, nak pergi cek tiap-tiap kampit. Ini kita cerita sebab 1.6 juta punya beras ni. Kalau kita nak buat ni semua, akhirnya kita tak dapat menyelesaikan jangka masa pendek. Jadi jangka masa pendek ini, saya nak cadangkan kepada pihak kerajaan. Kalau kita nak menyelesaikan isu 3.2 juta isi rumah B40 ni, kita nak kalau boleh dijual dengan harga, biar dia naik. Sebab dia menggalakkan juga farmers ini akan terus menanam padi. Sebab dia tahu dia boleh untung banyak. Contoh, kalau hari ini kita set the ceiling RM2.60 ataupun RM26 10 kg, kita boleh benarkan dia jual katakan 32. Jadi sudah tentu ada gap RM6. Kalau RM6 gap ini, kalau saya calculate lah, untuk menyelesaikan dalam masa jangka pendek ini, untuk isi rumah yang kita klasifikasikan sebagai B40, kalau RM6, 20 kg, lepas tu kita time dengan 12 bulan, saya dah kira tadi lebih kurang lah 460 juta lah subsidi. Sila gulung. Sekejap, saya tak bagi ni. Nak lebih kurang 460 juta lah dia punya subsidi setahun. Untuk 3.2 juta B40. Kita nak stick B40 ya. Kalau you nak pergi kat kedai tu syok sikit. Kedai ni dia beli bas mahal pun, murah pun, dia akan tetap jual dengan harga macam biasa dia nak jual kepada orang nak makan kedai dia. Tapi saya nak jaga soal isi rumah B40. Kita bagi 460 juta, selesai jangka masa pendek. Tetapi apabila beras ini dapat balik diimport, maka ini subsidi ini kita boleh pelan-pelan withdraw balik. Tetapi yang paling penting ialah kita nak galakkan bahawa setiap pesawah kita, dia boleh mendapat keuntungan. Bila dia boleh untung, dan juga apabila syarikat-syarikat di luar sana yang besar-besar ni, bila dia tengok industri ini boleh menguntungkan, maka mereka akan datang sama-sama terlibat secara langsung bagaimana nak membangunkan industri beras ini. Kalau tidak, sampai bila-bilalah kita akan berdepan dengan soal ini. Yang betul, kalau Masa saya sudah nak ambil tamat. contoh ni, di Vietnam, pada awal 1980, Vietnam ni dia import beras macam kita. Titiwan sah. Sama. Sila gulung. Okey, sama. Dia import beras macam kita juga. Tetapi hari ini, dia menjadi pengeksport beras ketiga terbesar dunia. Sebab apa? Sebab ada unsur-unsur keuntungan kepada industri dan juga pesawat-pesawat. Tapi kalau kita cerita kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ini akan terus berlanjutan dan food security kita untuk beras ini tidak akan boleh kita atasi. Saya nak gulung ni, Tuan Dan Ketua. Jadi dalam isu ini, saya nak, kalau boleh pihak kementerian melihat, mengambil kira bagaimana kita nak galakkan industri ini, sebab this is the only industry yang kita ada chance untuk self-sufficient. Kita ada gap lebih kurang dalam 37%. Kita ada chance untuk self-sufficient. Gula tak boleh. Tepung tak boleh. Corn tak boleh. Soya bean tak boleh. Sebab ini adalah memang kita 100% kita import. Memang dah tak boleh nak buat. Kalau kita tengok, saya nak bagi contoh macam kelapa sawit. Kelapa sawit ni, apabila ada keuntungan, industri-industri akan datang terlibat dalam industri ini. Sebab itu kita menjadi pengeksport kedua terbesar dunia. Sebab ada keuntungan. Ada supply dengan demand. Boleh ekspor. Dan kerajaan menggalakkan industri ini. Akhirnya kita jadi self-sustain. Sebab itu apabila kita bagi minyak paket,
Kita boleh subsidai sebab kita ada ekspor yang besar. Tapi hari ini kalau kita nak subsidai something yang kita sendiri boleh produce, kalau kita beri betul-betul penumpuan dan memastikan bahawa supply and demand, keuntungan boleh mengatasi atau jualan boleh mengatasi kos, saya percaya kalau kita boleh buat dari segi soal kelapa sawit, saya tidak nampak kenapa beras ni tak boleh, because kita dah ada ingredient untuk berjaya dalam soal ini. Masa Jadi sudah saya tamat. Okey. Masa Betul, sudah Mat? tamat. Jadi saya ucap terima kasih, nanti saya sambung masa bajet lah. Saya ucap terima kasih dan saya menyokong intervensi yang dibuat oleh Bapak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Titi Wan Sar.